Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاحتفت منه بدوره مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan lagi di dalam episod Tilawah Quran Interaktif bersama-sama dengan saya, Ustazah Awatif, pada sesi pagi ini insya-Allah. Dan alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kita kesihatan yang baik dan Allah pertemukan kita lagi. Allah berikan kita ruang, berikan kita masa sepanjang PKPB ini untuk yang berada di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan ada masa untuk bersama-sama dengan saya, kita luangkan masa sedikit bersama-sama untuk kita menuntut ilmu, untuk kita sama-sama meneliti ataupun kita mencari ataupun kita lebih berhati-hati untuk kita membaca bacaan surah-surah di dalam Al-Quran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang yang baru bersama-sama dengan saya di dalam live saya pada pagi ini. Tilawah interaktif ataupun tilawah Quran interaktif. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh perbanyakkan share di Facebook Institut Pengajian Al-Quran bersama-sama dengan saya untuk kita meneliti, kita mencari kesalahan-kesalahan di dalam bacaan kita. Kita cuba untuk merungkai ataupun kita cuba untuk tidak melakukan kesalahan yang sama apabila kita membaca surah-surah di dalam Al-Quran. Okay, saya ucapkan selamat datang yang baru bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya mohon kepada yang baru masuk untuk share, untuk like di Facebook Institut Pengajian Al-Quran. Kita perbanyakkan share, kita luaskan lagi share kita supaya ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang berada di rumah, yang ada masa lapang, yang ada ruang untuk terus bersama-sama dengan saya, kita buat live secara langsung. Kita cuba bincang ataupun kita cuba mengupas surah-surah di dalam Al-Quran untuk kita meneliti bacaan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama apabila kita membacanya. Okey, baik, saya mohon kepada ibu-ibu untuk perbanyakkan lagi share supaya kita sama-sama beroleh manfaat daripada apa yang kita pelajari pada pagi ini insya-Allah. Okey, boleh. Sebelum itu kita tunggu lagi untuk sahabat-sahabat kita masuk beramai-ramai sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini. Untuk kita fokus pengajian kita pada pagi ini, tuan dan puan, sebelum kita memulakan, eloknya sekiranya kita baca dahulu, kita permulaan untuk kelas kita baca surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab ataupun surah Al-Fatihah, pembukaan surah kita supaya Allah berkati kelas kita atau pengajian kita pada pagi ini insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan dan puan, bersama-sama dengan saya kita selesai untuk membaca surah Al-Fatihah dan insya-Allah sebelum kita masuk kepada pengajian kita pada pagi ini, kita selesai sudah membaca surah Al-Fatihah di mana surah yang berada di permulaan. Kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Okey, baik, saya ucapkan selamat datang yang baru masuk untuk live kita pada pagi ini. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Saya mengharapkan bantuan daripada ibu-ibu, ayah-ayah ataupun tuan-puan di rumah untuk perbanyakkan lagi share supaya kita memperolehi manfaat bersama. Kita penuhi waktu PKPB kita ini dengan mengisi masa ruang yang ada, masa lapang dan ruang yang ada untuk kita menuntut ilmu ataupun kita mempelajari tilawah Quran interaktif ataupun kita fokus kepada bacaan kita itu biar bacaan kita betul dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita membaca insya-Allah. Okey, baik tuan dan puan, insya-Allah pada hari ini kita akan membaca surah An-Naba. Okey, surah An-Naba. Jika tuan-puan dan puan ada mushaf di hadapan tuan dan puan, boleh buka muka surat 583. Maafkan saya, 582. Maafkan saya. Buka muka surat 582 ataupun tuan dan puan tak ada Quran di hadapan tuan dan puan, tuan dan puan boleh lihat di skrin yang akan dipaparkan sebentar lagi surah An-Naba. Tuan dan puan boleh bersama-sama dengan saya dan kita cuba untuk membaca ataupun kita cuba untuk mencantikkan bacaan kita itu supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama apabila kita membaca. Okey? Boleh tuan dan puan, boleh saya ucapkan selamat datang. Jika ada sebarang komen ataupun sebarang persoalan, tuan dan puan boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan baca satu persatu dan kita akan cuba untuk merungkai jawapan ataupun persoalan yang ditanyakan oleh saya insyaAllah. Okay, jadi saya mohon untuk perbanyakkan lagi share supaya dapat manfaat bersama-sama insyaAllah. Okay, boleh? Jom sebelum kita mulakan surah An-Naba, kita lihat sedikit iaitu hukum tajwid di mana saya akan ulang supaya tuan dan puan tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun saya memperingati tuan dan puan cara kita meneliti kesalahan terbahagi kepada 7. Okay? Saya suka untuk ulang pembelajaran saya lepas supaya saya tidak mahu tuan dan puan yang baru masuk tidak terlepas untuk mempelajari ilmu yang mana saya akan ulang supaya saya tak naklah bagi ada yang terlepas rugi supaya ilmu ini dapat memberi manfaat bersama-sama. Okey, baik, 7 kesalahan yang kita sering lakukan. Okey, iaitu yang pertama kita cuba tengok iaitu tajwid. Dari segi tajwid, kita kena perhatikan betul-betul. Kemudian makhraj dan sifat huruf. Sebutan huruf ikhfa, huruf yang dilantunkan bunyi, huruf yang dibunyikan kurang tepat, huruf yang tebal dan nipis, huruf yang boleh tertukar-tukar sifat seperti nipis dan tebal. Okay. Kebiasaannya yang selalu ataupun sering terjadi apabila kita membaca Al-Quran iaitu huruf yang dilantunkan bunyi. Iaitu huruf qalqalah, kita tahu huruf qalqalah ada 5. Okay. Tapi apabila kita
membacanya, kita melantunkan huruf yang bukan huruf qalqalah. Itu kesalahan yang sering saya perhatikan lah, yang sering saya dengar apabila membaca huruf yang tidak perlu dilantunkan, maka tuan dan puan ada juga yang melantunkan bunyi huruf selain daripada huruf qalqalah. Jadi kita cuba hindari daripada kita melantunkan huruf yang tidak sepatutnya untuk kita baca qalqalah. Okey, baik. Seterusnya yang selalu juga yang sering dilakukan kesalahan apabila huruf yang tebal ataupun huruf yang nipis, kita tak dapat nak bezakan ataupun kita sering tertukar sifat huruf. Maksudnya apabila huruf itu tebal, jadi tuan dan puan tidak membacanya dengan tebal. Ataupun apabila huruf tu nipis, tuan dan puan bacanya tu secara tebal. So kita kena bezakan. Jadi tuan dan puan kita bezakan. Nanti insya-Allah saya akan bimbing tuan dan puan untuk kita bezakan huruf tebal dan huruf nipis. Okey. Boleh insya-Allah? Okay, seterusnya tuan dan puan, baik kita tengok hukum mim mati ataupun mim sukun. Okey, hukum mim sukun kita tengok, saya ulang supaya saya tak nak ada yang ibu dan ayah ataupun tuan dan puan di rumah terlepas. Okey, terlepas daripada pembelajaran kita yang sebelum ini. Jadi saya ulang insya-Allah. Okey. Huruf mim mati ataupun hukum mim mati apabila berjumpa dengan mim ataupun ba. Okey, saya bagi tahu hari tu. Hukum mim mati perlu diingatkan dua huruf sahaja. Mim dan juga ba. Apabila jumpa mim berjumpa ba, mim berjumpa mim, maka ini perlu kita dengungkan. Selain daripada huruf mim dan ba, maka kita jelaskan. Dia jadi hukum izhar syafawi di sini. Okey? Boleh? Jadi hukum mim mati mudah. Okey? Baik, hukum mim mati tuan dan puan di rumah perlu ingat dua huruf saja. Iaitu huruf mim dan huruf ba. Cukup. Dua huruf ni. Okey, apabila mim mati berjumpa mim dengan ba, okey, mim mati. Kemudian selepas mim mati itu terdapat huruf mim. Okey, maknanya di situ kena dengar. Kalau hukum mim mati kemudian jumpa dengan huruf ba, maknanya di situ kena dengar. Kalau mim mati berjumpa dengan huruf za, katakan contoh za, di sini za, maka di sini tak boleh dengar. Okey, boleh insya-Allah kita cuba baca dulu. Kita cuba tengok dan kita cuba perhatikan. Okey, ini adalah hukum nun mati. Okey, hukum nun mati. Okey. Hukum nun mati. Okey, hukum nun mati terpecah ataupun dipecah kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama kita tengok dulu kolom yang pertama iaitu izhar halki, ikhfa hakiki, idgham dan juga iqlab. Okey. Yang ada 4. Izhar halki, ikhfa hakiki, idgham dan juga iqlab. Itu hukum dia. Hukum yang terdapat apabila nun mati atau tanwin. Okey. Baik. Kemudian kita tengok izhar halki, dia terbagi ada beberapa huruf di sini. Okey, nanti kita baca dan sama-sama saya akan cari bersama-sama dengan tuan dan puan. Kita tengok di situ hukum apa bacaan dia. Okey. Boleh? Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Hafizah Yusof. Waalaikumsalam. Adam Zulkifli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Hafizul Furqan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita isikan masa kita ni, PKPB ini dengan kita cuba isikan dengan ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Okay. Baik, tuan dan puan dah bersedia untuk buka muka surat 582 surah An-Naba. Ataupun insyaAllah tuan dan puan boleh lihat di skrin yang akan saya paparkan sebentar saja nanti. Dan sama-sama boleh hayati dan boleh sama-sama untuk baca surah An-Naba bersama-sama dengan saya pada pagi ini insyaAllah. Okay, boleh? Suara saya jelas ke ataupun suara saya tak berapa dengar atau kurang jelas, kurang clear? Saya mohon untuk tuan dan puan berada di rumah untuk respon supaya mungkin kalau suara saya kurang jelas ataupun kurang untuk nak tuan dan puan dengar, maklumkan pada saya insyaAllah. Suara saya jelas insyaAllah? Okey, baik. Saya ucapkan selamat datang. Okey, banyakkan lagi share, banyakkan lagi masuk. Like dan share di Facebook Institut Pengajian Al-Quran, IPAC.
Dan kita boleh sama-sama untuk meneliti ataupun kita sama-sama membaca surah An-Naba, insya-Allah. Okey, baik. Okey, kita ada 2 slot ya, tuan dan puan. Yang pertama, saya akan baca surah An-Naba. InsyaAllah jika ada masa, saya akan baca surah An-Naba sehingga ayat yang ke-15. InsyaAllah kita akan baca sehingga ayat yang ke-15. InsyaAllah. Dan insyaAllah episod akan datang kita akan sambung lagi ayat surah An-Naba. Okay? Boleh? Okay, untuk yang pertama, saya akan baca secara keseluruhan untuk surah An-Naba. Dan untuk yang kedua, saya akan huraikan satu persatu hukum tajuk yang terdapat di dalam surah An-Naba ini. Okey? Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, terus tinggalkan di ruangan komen di bawah. Ataupun sebarang penambahbaikan, cadangan. Mungkin boleh bagi cadangan kepada saya. Okay, Ustazah, mungkin lepas ini Ustazah boleh buat secara online ini bagaimana. So jadi tuan dan puan boleh bagi cadangan dan juga komen supaya boleh berlaku penambahbaikan dalam penyampaian saya ataupun dalam live saya, insyaAllah, yang masa yang akan datang. Boleh tinggalkan komen di bawah. InsyaAllah saya akan baca satu persatu, insyaAllah. Terima kasih yang bersama-sama dengan saya. Dan okey, kita teruskan pengajian kita. Kita terus kepada surah An-Naba. Dah bersedia tuan-tuan dan puan? Okay, sediakan pensel masing-masing. Jika terdapat pensel dan juga kertas, lebih bagus. Mungkin ada hukum tajuk yang akan saya terangkan. Dan mungkin ada yang tuan dan puan dah tahu ataupun yang baru tahu. Jadi ini penambahan ilmu bagi tuan dan puan. Jadi sebab tu perlu sediakan pensel untuk tanda di Quran masing-masing, insyaAllah. Okey, boleh? Kita bersedia Okey, kita baca dulu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا Sadaqallahul azim. Okay.
ibu yang ada berada di rumah, insyaAllah. Okey, kita cuba untuk yang slot yang kedua, kita tengok satu persatu hukum yang terdapat di dalam surah An-Naba. Dan saya pasti surah An-Naba ini surah yang kebiasaan yang kita bawa di dalam solat. Okey, ataupun surah yang biasa kita ada yang menghafal. Jadi insyaAllah kita cuba untuk mencari ataupun kita cuba untuk meneliti satu persatu ayat dan kita cuba baca bersama-sama insyaAllah. Okey, boleh? Saya mohon untuk tuan dan puan perbanyakkan lagi share supaya kita dapat manfaat bersama-sama insyaAllah. Boleh bersama-sama dengan saya di Institut Pengajian Al-Quran IPAC, Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPAC, dan tuan dan puan boleh like dan share beramai-ramai dan insyaAllah kita isikan masa dan ruang yang ada ini untuk kita mempelajari di dalam tilawah Quran interaktif bersama-sama dengan saya insyaAllah. Okay? Boleh? InsyaAllah kita teruskan dengan pengajian kita. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Betulkan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita teruskan. Amma. Dengungkan di sini. Okay. Amma. Okay, mim ada syaddah. Mim ada syaddah, maka kita perlu dengungkan. Amma yatasaalun. Sa. Sa berapa harakat? Okey, sa jadi mad wajib dekat situ. 4 ataupun 5 harakat. Okey. Amma yatasaalun. Sa. Okey, mad wajib 4 atau 5 harakat. Lun. Okey, mad arid disukun di sini. Mad arid disukun. Panjang dia boleh baca 4. Okey, 2, 4 dan 6 harakat. Okey, mad arid disukun. Kena panjang sebab sebelum huruf akhir terdapat huruf mad. Okey, ni huruf mad huruf waw ni adalah huruf mad. Boleh? Okey. Amma yatasaalun. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Aninna. Okey, kita jumpa lagi. Kita jumpa nun ada syaddah. Okey, kita jumpa nun ada syaddah. Perlu diingatkan apabila huruf mim dan nun, huruf ma dan huruf na. Okey, ma dan na yang bertanda syaddah. Atas dia ada tanda syaddah ataupun kita panggil tanda W ataupun kita panggil tanda sabdu. Okey, atas mim dan maafkan saya. Mim dan nun. Mim dan nun kalau ada syaddah di atasnya, maka perlu dengung. Okey, perlu dengungkan dia. Okey. Aninna. Okey, aninna ba'il azim. Okey, azim. Man arid disukun juga. Okey. Sebab sebelum huruf akhir, okey, terdapat huruf mad. Huruf ya mad. Jadi panjang dia 2, 4 dan 6 harakat. Okey, baca di antara salah satulah. Jangan tuan dan puan campur pula. 2 tambah 4 tambah 6. Tak boleh. Salah satu. Okey, kalau baca 4 atau 6, baca 6. Kebiasaannya kita akan baca 6 harakat lah untuk ma'arif disukun. Anin naba'il azim. Okey. Kemudian, kita pergi terus kepada ayat kita yang ketiga. Alladhi. Okey, ada syaddah di sini. Okey, ada syaddah. Jadi kita masukkan ke dalam. Alladhi. Okey. Alladhi. Okey, dhi panjang 2 harakat. Hum fihi mukhtalifun. Okey, baik. Kita tengok di sini tuan dan puan. Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Okey, kita perlu dengung atau tak dengung di situ? Okey, sama-sama beri jawapan kepada saya.
Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Okey, tuan-puan ingat tak tadi saya ada beri penerangan berkaitan dengan hukum mim mati ataupun mim sukun. Apabila mim sukun berjumpa dengan huruf apa tuan-puan, maka kita perlu bacaannya macam mana? Bagaimana cara bacaannya? Di sini. Di sini kita perlu dengung ataupun kita perlu jelaskan. Bagi jawapan pada saya, mungkin ada tuan-puan yang bersama-sama dengan saya pengajian pada pagi ini, mungkin boleh bagi jawapan, boleh bantu saya, boleh respon bersama-sama dengan saya pada kelas pagi ini. Okey, apa jawapan dia? Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Okey, boleh bagi jawapan pada saya? Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Jadi apa hukumnya di situ? Tuan-puan, apa hukumnya di situ? Hukumnya adalah ikhfa ke ataupun izhar ke ataupun idgham ma'al ghunnah ke? Okey, apa jawapannya? Tuan dan puan, saya menunggu jawapan daripada tuan dan puan supaya kita sama-sama untuk mempelajari. Kita sama-sama ulang kaji. Apa jawapannya? Boleh bagi sama-sama bagi jawapan pada saya? Okey. Baik, apa di sini? Mim mati berjumpa dengan fa. Kita tengok carta. Sama-sama kita tunggu ada yang masih mencari jawapan. Okey, kita tengok. Okey, kita cuba tengok. Ini hukum nun mati. Okey. Hukum mim mati atau mim sukun berjumpa selain daripada mim dengan ba. Tadi kita jumpa huruf apa tadi? Huruf fa, kan? Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Jadi apa hukumnya? Apa hukumnya? Mana huruf fa? Kita cari huruf fa. Di mana huruf fa? Okey, di sini nampak? Okey, tuan dan puan nampak huruf fa? Okey, maknanya mim mati berjumpa dengan huruf fa, maka di sini jadi hukumnya adalah izhar syafawi. Cara bacaannya bagaimana? Cara bacaannya adalah jelaskan. Okey, perlu jelaskan bacaan tersebut. Tidak boleh dengung. Okey? Jadi tuan dan puan, cara bacaan di situ ialah kita perlu jelaskan, izharkan dia. Okey, izharkan dia. Baik, di sini mim mati berjumpa dengan fa, maka kita jelaskan dia. Okey. Alladhi hum fi. Jangan pergi dengung pula. Hum fi. Tak boleh jangan sajalah hari ni nak buat bagi dengung lebih sikit. Hum fi. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Di situ, tuan dan puan. Okay? Jelaskan. Perlu jelaskan di situ. Alladhi hum fi. Tutup mulut. Hum fi. Okay? Hum fi. Jangan dengungkan di situ. Sebab di situ adalah hukumnya izhar. Okay? Boleh? InsyaAllah. Hum fihi mukhtalifun. Okay. Mad arid disukun juga. Sebab apa? Sebab sebelum huruf akhir itu huruf nun, terdapat huruf mad. Okay. Tuan dan puan perlu ingat huruf mad ada 3. Alif, waw dan ya. Okay. Alif, waw dan ya. Okay. Perlu ingat ada 3 huruf mad. Okay. Huruf mad ni dia tidak berbaris ya. Tuan dan puan, huruf mad tidak berbaris. Okay, jadi di sini huruf akhirnya adalah huruf nun. Sebelum huruf akhir adalah huruf waw, iaitu huruf mad. Jadi panjang dia dekat situ adalah 2, 4 ataupun 6 harakat. Jadi hukum dia mad arid disukun. Okey. Teruskan dengan ayat yang keempat. Kalla saya'lamun. Okay. Kalla jangan dengung Selain mim dengan nun, kalau ada syaddah tak boleh dengung. Okay. Nun dengan mim saja. Kalau ada syaddah atas dia, maka tuan dan puan perlu dengung. Kalau huruf lain, jangan dengung pula. Okay. Jangan kalla, tak boleh. Salah di sini tak boleh dengung. Okay. Kalla. Okay, kalla. Perlu tekan saja sebab ada syaddah di situ. Kalla. Panjang 2 harakat. Sebab ada apa ni? Sebab ada alif di situ. Kalla saya'lamun. Mun. Okay. Ada. Jadi situ apa hukumnya? Mad arid disukun juga. Okay. Baik. Kita teruskan. Thumma kalla saya'lamun. Okay.
Mim ada syaddah. Okay, dengungkan. Jangan tinggalkan dia. Dengung. Thumma kalla. Sama juga. Kalla. Kalla jangan dengung. Thumma kalla saya'lamun. Okay, ma'ari disukun di sini. Okay, kita teruskan. Ayat kita yang ke-6. Alam naj'alil mim mati. Kita jumpa lagi mim mati ni. Okay, tuan dan puan, kita jumpa lagi mim mati berjumpa dengan nun. Okay, mim mati berjumpa dengan huruf na. Okay, apakah hukumnya? Tuan dan puan, apakah hukumnya mim mati berjumpa dengan na? Kita perlu izhar ataupun ikhfa. Okay, mim mati. Okay, mim mati berjumpa dengan huruf nun. Okay, apa dia hukumnya? Okay, tuan dan puan tahu tak apa hukum dia? Okay, kalau tahu bagi jawapan pada saya. InsyaAllah. Kita boleh sama-sama untuk menjawab sesama persoalan. Mim mati berjumpa dengan huruf nun. Okay, kita cuba tengok. Okay, kita tengok. Mim mati berjumpa dengan huruf nun tadi kan? Okay, mana huruf nun? Okay, cuba kita cari mana huruf nun. Ada tak di mana huruf nun? Di mana huruf nun? Ada tak? Okay, di sini huruf nun. Okay, jadi mim mati, mim sukun. Okay, mim sukun berjumpa dengan huruf nun. Maka di sini jadi hukumnya adalah izhar syafawi. Okay, izhar syafawi. Maka kita jangan dengung, kita jelaskan. Okay. Jadi tuan dan puan, izhar syafawi. Hukum dia adalah izhar syafawi. Okay, jangan kita dengung Jadi bacaannya alam naj'alil. Jangan pula alam okay, jangan dengung Okay, kita izharkan di situ. Alam sebut bagi sempurna huruf mim tu. Okay, huruf mim berada di bibir. Jadi kita tutup tu bagi rapat. Alam. Okay. Alam huruf ja. Di sini ada huruf apa ni? Qalqalah, tuan dan puan. Ada huruf qalqalah di sini. Okay, nampak huruf qalqalah? Okay, di sini ada satu tadi, kita nampak izhar. Kemudian di sini ada huruf ja mati. Okay, ja mati. Di sini ja mati kalau huruf ja, huruf qalqalah. Okay, jadi kita kena lantunkan bunyi dia. Alam naj'alil Okay, perlu lantunkan bunyi sebab huruf jim ataupun huruf ja adalah huruf qalqalah. Alam naj'alil Alam naj'alil lil tak boleh huruf lam mati ni bukan huruf qalqalah. Jadi jelaskan. Alam naj'alil Okay. Alam naj'alil mihada. Alam naj'alil berjumpa dengan huruf ro. Jangan bunyi or. Betulkan huruf ardo. Okay. Ardo mihada. Okay, boleh? Okay. Okay, mihada. Da ni dia tak jadi mad arid disukun dah. Okay, dia jadi apa di sini hukum dia? Kalau tuan-puan yang tahu ataupun sahabat-sahabat yang tahu apa hukum da ni, dia tak jadi mad arid disukun dah. Sebab saya kata kalau mad arid disukun tadi, huruf di belakang sekali, sebelum huruf belakang kita ada huruf mad. Betul tak? Kita ada huruf mad sebelah dia. Sebelum sampai di destinasi kita yang terakhir tu. Kita ada huruf mad, alif waw ya. Tapi ini tak ada. Kan? Tak ada huruf. Maksudnya ini huruf akhir kita, huruf alif. Tapi sebelum dia tak ada huruf mad. Di sini dia jadi hukum apa tuan dan puan? Kalau tuan dan puan tahu atau sahabat-sahabat kita yang tahu, apa hukumnya di sini dan berapa harakat kita baca kalau kita nak berhenti di sini? Okey. Bagi jawapan pada saya. Tolong bagi jawapan pada saya supaya kita tahu, membantu sahabat-sahabat lain untuk mempelajari juga. Okey, boleh sama-sama kita ulang kaji. Okey. Apa jawapan dia? Ya. Okey. Sarimah. Okey, Sarimah. Okey, bagi jawapan pada saya. Terima kasih. Betul. Ma'iwat. Okey.
Mad iwad jawapan dia. Okey. Jika ada dua baris di belakang, dua baris macam ni, dua baris tanwin kita panggil. Dua baris tanwin di atas. Jika berada di penghujung, maka kita kena tinggalkan menjadi satu baris. Panjang dia berapa harakat? 2 harakat. Okey, panjang dia 2 harakat. Okey, dibaca dengan 2 harakat. Betul. Alam naj'alil arda mihada. 2 harakat. Jangan panjang macam ma'arif du sukun tadi. Tak boleh. Okey? Dia kena panjang 2 harakat sahaja. Dan tinggalkan menjadi satu baris. Jangan baca mihadan. Tak boleh. Mihada. Okey? Sekali lagi saya ulang. Alam naj'alil arda mihada. Okey? Okey, boleh. Okey, sebelum itu saya menghormati sahabat-sahabat saya ataupun tuan dan puan yang baru masuk. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ini, iaitu Rohani Hamdan. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian Anis, terima kasih. Kemudian kepada Sarima, kepada Umay Sekar Fitriani, terima kasih yang sahabat saya berada di Singapura, negara jiran kita. Terima kasih. Mohon share banyak-banyak supaya sahabat-sahabat kita lebih banyak untuk kita mengisi masa ruang yang ada untuk kita menuntut ilmu, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih. Lagi saya mohon untuk kita share banyak-banyak supaya kita dapat ilmu ini dan kita manfaatkan bersama-sama, insyaAllah. Okey, jom kita sambung. Kita sambung dengan ayat kita yang ke-6. Wal jibala autada. Ayat kita yang ke-7 tadi yang ke-6. 7 sambung. Wal jiba. Okey, wal tak nak. Wal jiba. Kita clearkan ataupun kita bunyi lam tu bagi jelas. Jangan lantunkan lam tu balik. Wal jiba. Wal jibala autada. Okey. Ba panjang 2 harakat. Ta 2 harakat dan da ini sama. Da sama hukum dia yang tadi iaitu mad iwad. Kita tinggalkan bagi jadi satu baris dan kita bacanya dengan 2 harakat. Okey. Okey, kita teruskan dengan ayat kita yang ke-8. Wa khalaqnakum okey, perlu diingatkan wa duduk sebelah dengan huruf kha. Kha adalah huruf isti'la ataupun kita panggil huruf tebal. Jadi tuan dan puan perlu ingat, okey, huruf wa dan huruf kha sifat dia berbeza. Dia duduk pula sebelah, jiran dia adalah huruf tebal. Jadi kena betulkan sebutan huruf wa. Jangan kita terjangkit ataupun terbawa-bawa. Okey, jadi wa kho. Okey, tak nak. Betulkan. Wa kho. Okey, buka sikit mulut. Wa kho. Wa khalaqna. Okey. Wa khalaqna. Okey. Wa khalaqa. Okey, qa huruf qalqalah. Okey. Huruf qalqalah. Wa khalaqnakum. Na panjang sebab ada huruf alif dekat sini. Kecil je huruf alif dia. Nampak huruf alif kecil je dekat sini. Kecil je. Kena panjang 2 harakat tuan dan puan. Wa khalaqnakum azwaja. Okey, kita jumpa lagi huruf hukum mim mati tuan dan puan. Okey, kalau macam ni saya dah nampak ramai yang dah masuk dekat sini. Cuba bagi jawapan dekat saya. Mim mati berjumpa dengan huruf alif ataupun huruf hamzah. Apakah jawapannya? Jadi mim sukun. Okey, ataupun mim mati berjumpa dengan huruf alif ataupun huruf hamzah. Jadi apa jawapannya? Ikhfa ke? Ataupun izhar ke? Ataupun mad arid disukun? Ataupun idgham al-ghunnah? Okey. Cuba bagi tahu kat saya jawapannya apa di sini. Mim mati berjumpa dengan huruf alif. Apakah jawapannya? Tuan dan puan, boleh bantu saya, boleh bantu sahabat-sahabat untuk mengetahui apakah hukum di sini. Kita perlu jelaskan ataupun kita perlu dengungkan di sini. Bantu saya. Bantu saya apakah jawapannya supaya sahabat-sahabat yang lain boleh tahu apakah jawapannya di sini. Okey, boleh?
Wa khalaqnakum. Okey, saya bagi clue dia. Okey, saya baca Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Apakah nama hukumnya? Boleh bantu saya? Okey, boleh bantu saya apakah hukumnya? Baik, kita tengok sama-sama. Apakah nama hukum ini? Okey. Okey, tuan dan puan. Okey, tengok. Apakah hukumnya? Apa tadi? Kita berjumpa dengan huruf apa tadi? Kita berjumpa dengan huruf apa tadi? Mim mati berjumpa dengan huruf alif. Kan? Mim mati berjumpa dengan huruf alif. Mana huruf alif? Ada tak huruf alif? Okey. Mim mati berjumpa dengan huruf alif di sini. Maka jawapannya adalah Iza Syafawiyah. Terima kasih kepada Sarima, Suwaidah dan juga Anis kerana memberi jawapan kepada saya. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, betul. Jawapannya adalah Hamzah atau Hamzah pula. Apa ni? Izhar Syafawi. Betul. Okey. Terima kasih dibaca dengan jelas. Ya, terima kasih banyak-banyak. Betul. Jawapannya adalah Izhar Syafawi. Okey? Boleh? Jawapannya Izhar Syafawi. Maka di situ, tuan dan puan, kita perlu jelaskan bacaan di situ. Boleh? Jadi, wa khalaqnakum azwaja. Okey? Boleh? Sama juga ja di sini kita baca dengan kadar 2 harakat sebab di sini jadi mad iwad. Kita tinggalkan baris jadi satu saja. Okey, jadi satu jadi ja bukan jan Okey. Teruskan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ وَجَعَلْنَا na 2 harakat. Okey. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Okey, kita jumpa lagi hukum mim mati berjumpa dengan huruf sa pula. Okey, mim mati berjumpa dengan huruf sa. Okey, apakah hukumnya? Okay, saya bagi clue lagi, saya baca. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Apakah jawapannya? Okey, tuan dan puan. Apakah jawapannya di sini? Mim mati bertemu dengan sa. Apakah jawapannya? Okey, kita tengok lagi carta kita. Kalau ada yang nak bagi jawapan, boleh. Sama-sama kita share. Okey. Okey, baik. Kita tengok. Mim mati. Berjumpa dengan huruf apa tadi? Berjumpa dengan huruf sa. Okey. Nampak di mana huruf sa kita? Ya, di sini. Okey. Sa, maknanya kita di situ kita perlu jelaskan. Okey. Kita perlu jelaskan bacaan itu. Okey. Baik, kita tengok. Kita pergi kepada ayat kita. Okay. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Kumsu. Okay, jangan dengung dekat situ Kumsu. Tak boleh. Okay. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Okay. Perlu jelaskan di sini. Okay. Subata. Ta pun sama. Ta. Okay. Ta ni jadi mad iwad. Okay. Tinggalkan menjadi satu baris sahaja dan bacanya dengan 2 harakat. Di sini Okay. Seterusnya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Okay, saya kira ni tak ada masalah. Cuma saya perlu ingatkan di sini iaitu hukumnya adalah mad iwad. Okay, mad iwad sama juga. Okay, kita teruskan dengan ayat kita yang ke-11. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ. Okay, ada terdapatnya di sini hukum apa ni? Nun ada syaddah. Maka kita perlu dengungkan. Okay, kita perlu dengungkan. وَجَعَلْنَا
naha. Okey, tuan dan puan perlu terus masuk kepada huruf yang ada syaddah. Okey, terus masuk kepada huruf yang ada syaddah. Okey. Sebabnya ada setengah-setengah tu, okey, tuan dan puan yang bacanya, dia akan baca waja'alna. Dia panjang dulu baru dia masuk dengung. Tak perlu okey, tak perlu. Terus masuk waja'alna naha. Terus masuk kepada huruf yang ada syaddah. Okey, dia tak perlu dah panjang dekat sini. Okey, tak perlu dah. Sebab dia terus kena pergi kepada huruf yang berbaris di sini. Okey. Boleh? Waja'alna. Okey, yang ni tak payah, tak perlu dah. Tak perlu baca dah yang ni. Okey, tak perlu baca dah. Terus masuk na. Waja'alna nahara ma'asha. Okey. Perlu ingatkan lagi, ini adalah mad iwad. Okey, boleh? Sekat ni. Okey, kita teruskan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ وَبَنَيْنَا panjang 2 harakat. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا. Okey, hari ni famous lah dengan mim mati ni, tuan dan puan. Okey, cuba tuan dan puan jawab jap kat saya. Okey, jawab pada saya. Apa hukumnya di sini? Mim mati berjumpa dengan huruf sa. Sama juga kat atas tu. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, kita baca tadi ayat yang ke-9. Sama. Mim mati bertemu dengan huruf sa. Apakah hukumnya? Apakah hukumnya? Dengung ke? Ikhfa ke apa? Boleh? Apakah jawapannya? Okay, mim mati berjumpa dengan sa iaitu izhar syafawi. Okay, sama. Sama dengan yang atas ni tadi. Ayat yang ke-9 Yang ke-9 sama dengan ni. Wa banayna fawqakum sab'an. Okay, fawqakum. Okay, perlu jelaskan. Fawqakum sab'an. Okay, fawqakum. Jelaskan. Sab'an. Okay, fawqakum. Okay, fawqakum. Mim mati berjumpa dengan sa. Jelaskan. Okay, qalqalah. Sab'an. Okay, di sini kita jumpa pula iaitu apa dia hukum dia ni? Kita jumpa tanwin berjumpa dengan huruf sya. Di sini nampak? Tanwin berjumpa dengan huruf sya. Apakah hukumnya? Tanwin, ni tanwin tuan-tuan dan puan, ni tanwin. Ni tanwin, tanda tanwin tu. Okay, tanwin berjumpa dengan huruf sya. Alif ni tak ada tak ada apa-apa function dia ataupun tak ada apa-apa fungsi dia. Okey, jangan pula tuan-tuan dan puan sab'an. Jangan panjang tak boleh. Okey. Dia bacaan dia fawqakum, saya bagi clue, fawqakum sab'an shidada. Okey. Cara bacaannya di sini adalah dengung. Tapi apa nama hukum dia? Tuan dan puan tahu tak apa hukum dia? Bagi jawapan pada saya. Yang bersama-sama sahabat-sahabat saya, tuan dan puan yang bersama dengan saya. Yang sesi kali ni itu tilawah Quran interaktif. Okay, kita sama-sama bagi tahu sahabat-sahabat kita di rumah. Apakah jawapannya? Iaitu apabila tanwin berjumpa dengan huruf sya. Apakah jawapannya? Mohon untuk sahabat-sahabat bagi jawapan pada saya. Bantu saya untuk kita praktiskan diri kita. Ulang kaji balik tuan dan puan. Saya tak nak bagi tahu lagi jawapannya. Supaya tuan dan puan cari apakah jawapannya. Tanwin berjumpa dengan huruf sya. Apa jawapannya? Okey, ada yang jawab ikhfa halki. Okey, kita tengok. Ikhfa halki. Suwaidah jawab ikhfa halki. Okey, kita tengok. Kemudian ada yang jawab, Sarimah Maid jawab wajibul gunnah. Okey. Tak apa. Okey. Bagus. Lagi apa lagi jawapan dia? Bagi mohon untuk respon pada saya. Kita tengok apa jawapan dia. Okey, Anis Lee bagi tahu ikhfa hakiki. Okey, kita tengok jawapan dia apa. Okey, tanwin berjumpa dengan huruf sya. Okey, boleh? Siapa lagi nak cuba untuk jawapan? Untuk bantu saya. Kita cuba tengok siapa yang menang untuk segmen kali ni. Okey. Masih ada lagi yang nak menjawab? Nak mencuba? Di sini. Okey, tanwin bertemu dengan huruf sya. Apakah jawapannya? Okey, baik. Kita tengok carta.
Okey, baik, kita tengok carta. Kita tengok carta. Ibu-ibu tengok Okey, ini dia. Hukum nun mati. Hukum nun mati, okey, nun mati berjumpa dengan huruf sya tadi. Kita cari mana huruf sya. Ada tak huruf sya di sini? Kolom yang pertama tak ada. Kolom yang kedua, ikhfa hakiki. Ada tak huruf sya? Ya, di sini ada huruf sya. Okey, jadi jawapannya adalah ikhfa hakiki. Siapa yang menang tadi? Ya, Anis. Okey, dia menjawab ikhfa hakiki. Betul jawapan dia. Okey, ikhfa hakiki. Okey. Jadi cara bacaannya bagaimana? Okey, cuba tengok. Menyembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin dengan melebihkan sedikit bunyi huruf sya tersebut. Huruf selepas pada huruf tanwin. Okey. Tadi kita tanwin berjumpa dengan huruf sya, kan? Betul tak tuan dan puan? Tanwin berjumpa dengan huruf sya, maka kita kena lebihkan bunyi kepada huruf sya. Kita kena sembunyikan bunyi tanwin tersebut. Okey, jadi maka di sini jawapan dia adalah ikhfa hakiki. Boleh tuan dan puan? Ikhfa hakiki. Baik, tengok. Okey, kita tengok teruskan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sab'an shi. Okey, dah bersedia nak masuk huruf sya. Sab'an shidada. Okey. Okey, boleh? 2 harakat di sini. Okey. Kemudian teruskan. Waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna. 2 harakat. Sirajan wa. Okey. Okey, yang ni kita jumpa pula tanwin berjumpa dengan huruf waw. Huruf wa. Apakah hukumnya? Okey, tanwin. Ini tanwin berjumpa dengan huruf waw. Okey, huruf wa. Apa hukum dia? Boleh tak jawab sama-sama dengan saya? Apakah hukumnya? Okey, tanwin berjumpa dengan huruf wa. Okey, di sini macam mana cara bacaan dia? Kita kena dengung ataupun kita kena ikhfa? Okey, macam mana jawapannya? Macam mana cara bacaannya? Apakah jawapannya tuan dan puan? Sahabat-sahabat? Okey. Sama-sama kita ulang kaji balik. Apakah jawapannya? Iaitu apabila atau tuan dan puan yang dah tahu dah, mungkin boleh bagi tahu dekat sahabat-sahabat kita yang sama-sama live kita pada pagi ini. Okey. Wa ja'alna sirajan wa. Jawa. Clue dia. Jawa. Okey, apakah jawapan dia tu? Jawa. Jawahaja. Okey. Jawa. Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Okey. Jom kita tengok. Carta. Okey, baik, kita tengok. Tadi tanwin berjumpa dengan huruf sya, kan? Dan ni kita berjumpa dengan huruf wa. Ini tadi tanwin berjumpa dengan huruf sya. Sekarang ni tanwin berjumpa dengan huruf wa. Apakah jawapan dia? Baik, kita tengok. Apakah jawapan dia? Tanwin berjumpa dengan huruf wa. Okey. Nun, mati dan tanwin berjumpa dengan huruf wa. Okey, kita tengok satu-satu. Di sini ada tak wa? Tak ada. Di sini ada tak wa? Izzah Halki ada tak wa? Tak ada. Kita tengok di sini idgham. Ada tak huruf wa? Ada ke tidak? Wa. Sini tak ada. Okey, di sini ada. Okey, di sini ada wa, kan? Okey, di sini maka jawapannya adalah idgham ma'al ghunnah. Ya, jawapannya adalah idgham ma'al ghunnah. Kita tengok cara bacaannya, iaitu memasukkan ataupun kita menghilangkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf tersebut. Okey, serta dengung. Kita dengungkan dia. Okey, boleh? Baik, saya ucapkan tahniah kepada yang betul jawapan yang menjawab iaitu idgham ma'al ghunnah. Okey. Baik, kita teruskan bacaan kita. Ya, di sini adalah hukumnya idgham ma'al ghunnah. Wa ja'alna sirajan wa. Masuk ke dalam wa terus dengan bersama dengan dengung.
sirajan wahhaja. Okay? Boleh? Kita teruskan. Wa anzalna minal ya, di sini nun mati berjumpa dengan huruf za. Nun mati di sini. Nampak? Nun mati berjumpa dengan huruf za. Apakah jawapannya? Nun mati berjumpa dengan huruf za. Ni. Okay, apa jawapan dia? Nun mati berjumpa dengan huruf za. Wa anzalna. Okay, cuba tengok di skrin. Wa anzalna wa anza. Saya dengar dekat situ. Apakah hukumnya? Okay, wa anzalna. Okay, tuan dan puan, jom kita tengok. Okay, nun mati berjumpa dengan huruf za. Okay, nun mati berjumpa dengan huruf za. Jom kita tengok apa hukum dia. Tengok balik kolom yang pertama. Okay, di sini tak ada tak? Za, tak ada. Okay, kemudian kita tengok yang kedua. Izhar hakiki. Za, ada tak za? Ya, ada huruf za di sini. Okay, ada huruf za di sini. Maka, jawapan dia adalah ikhfa hakiki. Okay, jadi, perlu dengung dekat situ. Okay, tuan dan puan perlu dengung di bacaan di situ. Okay, baik, kita sambung. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً. Okey, mad wajib perlu panjang. Berapa harakat? Tuan dan puan, panjang dia 4 dan 5 harakat. 4 atau 5 harakat lah. Panjang dia 4 atau 5 harakat. Kalau ada tanda bendera ni, maknanya kita kena panjanglah dia. Okey. Ma'an sajjaja. Okay, kita jumpa lagi. Kita jumpa tanda tanwin. Ni. Tanda tanwin saya bulatkan di sini. Tanda tanwin berjumpa dengan huruf sa. Tanda tanwin berjumpa dengan huruf sa. Sa lembut. Sa lembut. Sa ada 3 titik. Apa dia jawapan dia tu? Okay, apa jawapan dia? Boleh bagi tahu saya apa jawapan dia? Boleh bantu saya? Boleh? Tanwin berjumpa dengan huruf sa. Jom kita cari sama-sama. Tanwin berjumpa dengan huruf sa. Jom. Kita tengok sa. Yang pertama tak ada sa. Yang kedua, ikhfa hakiki ada sa. Okey, ada juga. Sa. Jadi hukum dia adalah ikhfa hakiki. Boleh? Ikhfa hakiki. Jadi jawapannya adalah ikhfa hakiki di situ. Ya, ma'an sajjaja. Dengung. Okay. Ansa. Sembunyikan sedikit bunyi tanwin tu. Kita terus masuk kepada sa. Sajjaja. Okay. Terus, ayat kita yang ke-15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Okay. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi. Hi ni panjang 2 harakat tuan dan puan. Okay. Maksilah qasirah. Okay, jawapan di sini maksilah qasirah. Panjang dia 2 harakat di sini. Jangan tinggalkan. Okay, kena panjang 2 harakat di sini. Okay, kemudian habbawa. Okay, di situ kita jumpa lagi. Kita jumpa apa di sini tuan dan puan? Kita jumpa tanwin berjumpa dengan waw. Sama dengan ayat di atas. Okay, tanwin berjumpa dengan huruf waw. Okay, sama dengan ni. Nampak? Sama dengan di atas ni. Okay, apa tadi saya beritahu? Yang atas ni hukum dia apa? Yang bawah ni sama. Tanwin berjumpa dengan waw. Ini pun sama. Tanwin berjumpa dengan waw. Apa jawapannya tuan dan puan? Apakah jawapannya? Saya baca sekali lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Apakah jawapannya? Bantu saya sebelum kita akhir. Okay, bantu saya dan bagi tahu sahabat-sahabat yang lain. Kita sama-sama buat quiz kita pada pagi ini. Saya suka buat untuk tilawah Quran interaktif ni, saya suka buat soal jawab supaya tuan dan puan
mengingati ataupun mempelajari dalam masa yang sama. Okey? Habban wa. Apakah jawapannya? Bantu saya untuk bagi tahu jawapannya. Ya, saya masih lagi menunggu sahabat-sahabat untuk bagi tahu jawapan kepada saya. Ya, apakah jawapannya? Okey. Habban wa ataupun tanwin berjumpa dengan huruf wa. Sama dengan ayat yang atas ni tadi. Kita dah bincangkan dari atas ni. Okey, saya nak tanya lagi. Okey, apakah untuk hukum yang sama? Apakah nama hukum ini? Apakah nama hukum di sini kita bacanya? Siapa lagi nak jawab? Ada lagi jawapan? Okey, baik. Kita baca kita tengok. Okey, Suwaidah. Suwaidah kata sekejap bukan. Zahanir menjawab ikhfa hakiki di sini. Okey, tanwin bertemu waw, ikhfa hakiki. Anis bagi tahu idgham ma'al gunnah. Okey, Sarima okey. Tanwin Suwaidah bagi tahu itu ikhfa hakiki. Lagi jawapan ni lagi saya baca Okey. Sarima beritahu idgham ma'al gunnah. Okey, baik. Kita tengok jawapan dia apa. Idgham ma'al gunnah. Okey, kita tengok. Sama-sama kita tengok apakah jawapannya. Boleh? Tanwin berjumpa dengan waw. Apakah jawapannya? Okey. Di sini tanwin berjumpa dengan waw. Okey, nun mati, tanwin berjumpa dengan waw. Kita tengok satu-satu. Izzah hakiki, izzah halqi, maafkan saya. Izzah halqi ada tak waw? Tak ada. Di sini ifa hakiki ada tak waw? Tak ada. Di sini idgham ada tak waw? Tamra? Bukan. Ya waw mim nu ya. Ya waw. Waw ada kan? Okey, jadi hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, tanya kepada siapa yang jawab betul. Terima kasih kerana memberi respon kepada saya. Okey, jadi jawapannya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, jawapannya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, betul Terima kasih kerana memberi jawapan kepada saya. Okey, jadi di situ tuan dan puan perlu baca dengan memasukkan ke dalam huruf waw. Linukhrija bihi habban wa nabata. Habban wa nabata. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Kita sambung ayat kita yang seterusnya 16, 18, 17. Maafkan saya. Terlompat pula hari Terlompat pula bilangan surah pula ayat. Maafkan saya. Okey. Jadi insya-Allah untuk episod yang akan datang kita akan terus kepada ayat yang ke-16, 17 dan insya-Allah bersama-sama dengan saya sehingga habis surah An-Naba. Okey. Baik, sebelum kita akhir ada sebarang pertanyaan atau persoalan boleh ditinggalkan di ruangan bawah. Jika ada boleh saya ada masa sedikit untuk saya menjawab ataupun sebarang komen boleh tinggalkan di ruangan bawah, insya-Allah kita akan cuba menjawab. Saya bagi masa sedikit, 1 minit saja untuk kita bersama-sama nak adakan sesi soal jawab ataupun sebarang komen ataupun persoalan, boleh? Ada? Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama saya sehingga ke akhir kelas saya pada ataupun sesi live saya pada pagi ini. InsyaAllah jika ada umur yang panjang, jika ada masa, ruang yang ada, saya akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan di episod yang akan datang. Okey? Yang baik itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datangnya daripada saya dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.